Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Kerugian dan pembaziran dana awam masing-masing kini alih muka. Pelik tapi benar. Ketika berlakunya langkah Sheraton hujung Februari 2020, kononnya ia dilakukan demi menyelamatkan rakyat dan negara yang kononnya ketika itu di bawah pentadbiran Kerajaan Pakatan Harapan PH dalam keadaan yang tenat dan tidak selamat. Maka bersenang lenanglah para pemimpin yang diberikan habuan dan ganjaran apabila menyatakan sokongan kepada Ketua Gerombolannya Tan Sri Mahyadin Mak Yassin ketika itu sehingga beliau diangkat menjadi Perdana Menteri Tebuk Atap. Namun hari ini terdengarlah ketidakpatuhan terhadap pengurusan keuangan kerajaan durjana itu sehingga menyebabkan isu pembayaran tidak teratur berjumlah 1.299 bilion ringgit, kerugian wang awam berjumlah 11.45 juta ringgit serta pembaziran 8.87 juta ringgit kepada kerajaan pada tahun 2020. Ketua Audit Negara Datuk Seri Nik Azman Nik Abdul Majid memaklumkan tahun lalu, Jabatan Audit Negara telah melaksanakan pengauditan pematuhan terhadap 5 agensi persekutuan dan mengemukakan 19 syur untuk dipertimbangkan pelaksanaannya. Setakat 31 Disember 2021, sebanyak 140 penyata keuangan telah siap diaudit dan dikeluarkan sijil Ketua Audit Negara, manakala 7 penyata keuangan dalam proses pengauditan. Sebanyak 109 penyata keuangan sudah diberikan sijil Ketua Audit Negara dengan pendapat tanpa teguran, 14 penyata keuangan diberikan pendapat tanpa teguran dengan penegasan perkara dan 17 penyata keuangan diberikan pendapat berteguran. Katanya dalam kenyataan mengenai laporan Ketua Audit Negara LKAN semalam. Laporan itu yang dibentangkan di Dewan Rakyat membabitkan LKAN bagi tahun 2020 siri 1 mengenai aktiviti kementerian, Jabatan Kerajaan Persekutuan dan badan-badan berkanun persekutuan, penyata keuangan dan pengauditan pematuhan agensi persekutuan bagi tahun 2020. Nik Azman berkata pengauditan prestasi terhadap aktiviti kerajaan dijalankan selaras dengan Seksyen 6(D Akta Audit 1957 serta berpandukan piawaian pengauditan antarabangsa yang dikeluarkan Pertubuhan Antarabangsa Institusi Audit Tertinggi atau Intosai. Beliau berkata pengauditan prestasi yang dijalankan itu bertujuan menilai pencapaian objektif aktiviti, projek dan program kerajaan serta sama ada pelaksanaannya dilakukan dengan berhemat, cekap dan berkesan. Ia juga bertujuan menilai sejauh mana wang awam dibelanjakan dengan berhemah, cekap dan berkesan tanpa berlaku pemborosan serta pembaziran dalam mendapat nilai terbaik untuk wang. Bagaimanapun, masih terdapat kelemahan seperti sasaran output dan pencapaian keberhasilan yang ditetapkan tidak dapat dicapai atau tidak boleh dinilai. Hal ini kerana sasaran kuantitatif, mekanisme dan indikator tidak ditetapkan serta data berkaitan tidak diselenggarakan dengan lengkap dan kemaskini katanya. Sebagai respons, Jawatan Kuasa Kira-kira Wang Negara PAC memandang serius laporan Ketua Audit Negara LKAN tahun 2020 siri 1 yang antara lain mengesan kes pemborosan, pembaziran dan kehilangan atau kerugian wang kerajaan berjumlah hampir 65 juta ringgit. Pengerusi PAC Woh Kahwoh berkata LKAN yang dibentangkan di Dewan Rakyat melaporkan 682 isu pengauditan dengan 5 daripadanya berpotensi dikenakan tindakan punitif dan baki 677 isu lagi membabitkan isu korektif. Katanya LKAN itu antaranya melaporkan satu kes pemborosan yang berjumlah 2.81 juta ringgit membabitkan projek menaik taraf perkhidmatan kereta api Tanah Melayu Berhad KTMB di bawah Kementerian Pengangkutan. LKAN tahun 2020 siri 1 turut melaporkan satu kes pembaziran berjumlah 16.77 juta ringgit membabitkan pengurusan program pembangunan tenaga boleh baharu di bawah Kementerian Tenaga dan Sumber Asli.
Turut dilaporkan satu kes kehilangan atau kerugian wang awam yang berjumlah 44.53 juta ringgit membabitkan aktiviti kawalan terhadap penggajian ekspatriat di bawah Kementerian Dalam Negeri KDN dan Kementerian Sumber Manusia KSM. Katanya pada sidang media di Parlimen. Mengulas lanjut, Kahwa berkata PAC turut memandang serius mengenai 4 projek yang tidak mencapai objektif ditetapkan yang dibangkitkan dalam LKAN berkenaan. Dalam pada itu katanya, penyata keuangan dapat auditan pematuhan agensi persekutuan mendedahkan terdapat isu membabitkan Lembaga Tabung Angkatan Tentera atau LTAT yang melakukan pembayaran dividen secara tidak teratur. Tahukah anda? Sejumlah 600.59 juta ringgit telah dibayar dengan menggunakan dividen atas caruman kerajaan. Para penonton, adakah ini yang dikatakan tabik urus yang baik demi menyelamatkan Malaysia sebagaimana yang dilaungkan dan diteriakkan puak tebuk atap ketika sedang naik syih merogol mandat rakyat? Selagi boleh dana rakyat dan negara diguna sesuka hati demi menabur bunga rampai, habuan sokongan hingga negara hampir lingkup. Habuan projek tender terus ketika pandemik dan darurat, itu belum diaudit satu persatu. Belum lagi kita berbicara tentang hutang 1MDB berpuluh bilion ringgit yang perlu dibayar rakyat yang dilakukan oleh sang pencuri dan perompak yang kini bebas ke hulu ke hilir, tersengih-sengih macam keram busuk tak tahu malu. Apa nak jadi dengan Malaysia?